negara kita hanya ada dua aliran persekolahan, iaitu aliran kebangsaan dan sekolah vernakular. Sekolah vernakular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta tidak menggunakan bahasa kebangsaan sebagai urusan rasmi dalam pentadbiran. Manakala sekolah kebangsaan apabila diistilah sebagai sekolah aliran kebangsaan, sekolah itu wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan menggunakan kurikulum kebangsaan sepenuhnya. Atas dasarkan pembesaran Melayu iaitu Sultan di negeri-negeri Melayu bersekutu, pihak pemerintah British telah membentuk pendidikan rendah untuk orang Melayu secara beransur-ansur sejak pertengahan abad ke-19 hingga berlaku Perang Dunia Kedua. Seterusnya, perkembangan sekolah vernakular Cina. Kehadiran orang Cina di Tanah Melayu telah bermula sejak abad ke-15 lagi. Kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu disebabkan pihak British yang ingin memerlukan tenaga buruh bagi meningkatkan pengeluaran biji timah untuk kegunaan industri di Eropah. Kemasukan mereka di Tanah Melayu menggalakkan British membina sekolah vernakular Cina khasnya untuk orang Cina. Pada peringkat awal, sekolah vernakular Cina ini hanya memberikan pendidikan sehingga tahap rendah sahaja. Pada ketika itu, sekolah tersebut dijalankan mengikut corak pendidikan sekolah di negeri-negeri Cina, di mana menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Justru itu, tenaga pengajar atau guru serta bahan pembelajaran seperti buku teks adalah berorientasikan pemikiran di negara Cina. Perkembangan sekolah vernakular Tamil di Tanah Melayu. Sewaktu pemerintahan British, orang-orang India dibawa ke Tanah Melayu sebagai buruh-buruh di ladang seperti kopi, gula, getah dan kelapa. Akibat kehadiran sejumlah besar masyarakat India bekerja di ladang-ladang ini, akhirnya memaksa para pemilik ladang untuk mendirikan sekolah Tamil bagi memastikan bekalan tenaga buruh berterusan. Seperti sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil juga berorientasikan negara India dan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah ini dibina di estet-estet, kebanyakan guru dan buku teks dibawa masuk dari India dan terhad pada tahap sekolah rendah sahaja. Perkembangan sekolah vernakular Tamil pada abad ke-19 tidak berkembang maju kerana masyarakat India kebanyakan miskin dan tidak dapat menampung pendidikan anak-anak. Apabila memasuki abad ke-20, barulah sekolah vernakular Tamil berkembang dengan pesat. Seterusnya, perkembangan sekolah vernakular English. Pada tahun 1816, Penang Free School ditubuhkan di Pulau Pinang yang merupakan sekolah pertama yang berasaskan aliran English. Tujuan sekolah English ini adalah usaha mubalik-mubalik Kristian dan badan-badan awam. Tujuan penubuhan tersebut adalah bagi menyediakan pendidikan kepada semua kaum di Tanah Melayu. Akan tetapi tujuan British sebenarnya adalah untuk memenuhi kehendak mereka di Tanah Melayu. Pada ketika itu, pihak British amat memerlukan perkhidmatan penduduk tempatan dalam memperluaskan pengaruhnya. Sistem pendidikan sekolah ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar serta mementingkan ekonomi dan jasmani. Anak-anak Melayu akan diajar bahasa Inggeris, matematik, sejarah Eropah dan sebagainya. Selain itu, tenaga pengajar adalah terdiri daripada pendakwah-pendakwah Kristian, paderi yang mendapat pendidikan di maktab dan universiti di Eropah. Sekolah Melayu telah ditubuhkan oleh orang British, dianggotai oleh Belanda iaitu Gubernur Negeri Selat, tetapi tidak mendapat sambutan oleh orang Melayu kerana tidak dititik beratkan tentang agama. A.M. Skinner telah mengubah suai menjadi pelajaran sekolah diajar waktu pagi dan pengajian Al-Quran waktu petang. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan mereka hanya mempelajari tentang ilmu pertanian, berkebun, anyaman, menulis, membaca dan tempoh pembelajaran hanya 4 tahun saja.